Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersama saya sekali lagi hos anda, Syazlina Abdullah dalam rancangan Kembara Geng Usrah pada episod kali ini. Seperti mana yang para penonton di rumah tahu, sebelum ini saya telah mengembara ke dua buah negeri, iaitu negeri Selangor dan negeri Perak. Dan pada episod kali ini, saya berada di negeri Perlis Darul Sunnah. Jadi, apa kata kita mulakan sesi usrah kita sekarang? Jom! Masya Allah, indah sungguh ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau penonton di rumah nak tahu, inilah Sungai Perlis. Negeri Perlis ni adalah negeri yang terkecil di Malaysia yang terletak di antara sempadan negeri Kedah dan juga Thailand. Orang kata kalau datang Perlis ni kalau tak perkena dia orang punya ikan bakar dan juga laksa keluar Perlis memang tak sah. Jadi insya-Allah kalau ada masa kita nak try, tapi itu bukanlah tujuan utama saya kemari. Tujuan utama saya kemari insya-Allah adalah untuk berusrah bersama dengan dua geng usrah saya yang juga berasal dari Perlis untuk melawat Ma'had Tahfiz Al-Quran yang terletak di negeri Perlis ni. Selepas ini saya akan mengambil mereka di mercu tanda negeri Perlis, iaitu Masjid Terapung ataupun dikenali sebagai Masjid Al-Husain. Masya Allah, cantik sangat masjid ni. Lin tak sangka masjid ni betul-betul cantik macam ni. Dia punya seni bina. Lin jenis yang appreciate kalau tengok sesuatu bangunan tu dia buat secara terperinci. Lin jadi rasa macam kagum. Yelah, kalau kita nak lukis pun tak kerti apatah lagi nak bina masjid yang tersergam indah macam ni. Rasa macam sejuk sangat mata memandang. Lepas tu dia punya landscape ni cantik sangat, luas, hijau macam ni. Rasa macam tak sabar nak ambil gambar. Lin biasa main masjid ni? Tak pernah. First time sebelum datang sini. Lin ada Google gambar, lepas tu bacalah banyak orang share pasal dia punya keunikan. Lepas tu Lin tak sempatlah nak baca satu-satu. Jadi awak ada tahu apa-apa tak yang pasal info masjid ni untuk share dengan Lin? Kalau Lin nak tahu, masjid ni memiliki menara puncak yang kembang dan berbentuk macam heksagon. Atau segi enam pertama di dunia, Lin. Jadi sebelum yang ni memang tak ada lagi lah masjid yang buat seni bina macam ni. Dia punya menara ni. Berkemungkinan lah. Okey. Bagus juga sebab sebelum ni kalau Lin pergi masjid, Lin just pergi tengok cantik macam tu. Tak adalah macam nak perhati satu-satu. Lepas awak bagi tahu ni, baru Lin terfikir setiap masjid dia mesti ada keunikan tersendiri kan? Oh ya, Lin. Masjid Terapung ini juga dikenali sebagai Masjid Al-Husain. Patutlah Lin ada baca kat depan tu tadi. Masjid ini juga berhampiran dengan jeti menuju ke Pulau Langkawi. Jadi kita boleh pergi naik feri lah. Ya, boleh, Lin. Berapa lama masa yang diambil? Sebab yelah kot-kot lah jajak lagi nak pergi sana pula ke. 1 jam melalui feri. Lin mai Kuala Perlis ni tak lengkap kiranya tak makan ikan bakar laksa Kuala Perlis. Itulah sebab Lin tengok banyak sangat kedai ikan bakar kat depan sini nah. InsyaAllah kalau berkesempatan bolehlah kita pergi makan. InsyaAllah. Itulah Lin pun dengar cerita korang ni rasa macam terliok nak rasa semua. Tapi itulah Lin rasa eloknya kita berkenalan dulu, kita sama-sama bertaaruf. Yelah Lin pun kenal korang melalui social media je kan. Jadi eloknya kita pergi duduk sana dululah. Jom. Silakan. Sejuk berangin je duduk kat sini kan. Jadi udara pun dia pun segar. Apa kata kita mulakanlah sesi taaruf kita ni kan. Boleh tak yang kat depan Lin ni dulu cerita sikit, sedikit tentang latar belakang. Nama saya Lin Marliana Alia. Nama panggilan Alia. Alia. Okey. Saya bekerja dalam bidang perakaunan dan pengurusan. Maknanya akaunten ke macam mana tu? Lebih kurang lah. Okey. Kat mana? Dekat Langkawi. Dekat Langkawi. Jadi tapi Alia berasal di Perlis tapi saya menetap di Langkawi, bekerja kat sana, Lin. Masya Allah, hebatnya. Rasa Masya Allah. Bangga boleh duduk sebelah Alia ni. Ni kawan Alia ni. Okey, Lin. Nama saya Nuriza Muhammad. Panggil saya Izan. Saya pula bekerja sebagai freelance designer meliputi rekaan pakaian wanita muslimah dan juga contemporary. Kat mana tu? Di Langkawi dan juga di Perlis. Orang-orangnya pun hebat. Jadi pastilah slogan-slogannya pun hebat. Sebab itulah terpilih untuk menyertai kita orang ni di Kembara Geng Usrah. Jadi boleh tak Lin nak dengar sekali lagi Alia punya slogan? Kenapa kita perlu berusrah, Lin?
Kerana di dalam usrah itulah terdapat penyuburan pembinaan iman kita. Izan pula? Usrah itu pengisian, penghayatan, berinteraksi dan juga mempertingkatkan kompetensi diri dalam ilmu, iman dan amal. Masya Allah, hebat slogan-slogan korang. Seperti empunya dirinya juga. Insya Allah tak rugilah, tak sia-sia Lin ajak korang jadi geng Usrah Lin dalam kembar geng Usrah ni. Lepas tu kita nak ke mana, Lin? Kalau nak tahu yang tu, kena ikut Lin masuk kereta dulu. Okey, korang tahu tak sebenarnya hari ni Lin nak bawa korang berdua melawat Ma'had Tahfiz Al-Quran Nurul Sa'dah. Korang tahu tak Ma'had Tahfiz tu kat mana? Orang Perlis kan? Oh, tahu Lin. Ma'had Tahfiz tu pelajar dia semua perempuan kan? Betul tu. Jadi hari ni kita nak pergi sana untuk menyantuni para pelajar perempuan kat sana. Lepas tu kalau tak keberatan lah, Lin nak kita sama-sama bertafahum dan seikhlas hati untuk buat apa yang kita bakal buat lah kat sana. Boleh tak? Boleh. Kami okey je, Lin. Tapi itulah saya rasa berbangga dengan pelajar tahfiz ni, Lin. Bukan apa, mereka ni mampu menghafal Al-Quran. Bukan senang tu. Betul tu. Terang hati orang-orang yang dapat menghafal Al-Quran ni kan, Lin? Tapi saya ada dengar satu hadis ni, Lin, berkaitan dengan hafiz ni. Di hari pembalasan kelak, mereka boleh bagi 10 syafaat kepada ahli keluarga. Betul ke, Lin? Pasal hal tu sebenarnya Mufti Wilayah Persekutuan pernah mengeluarkan artikel rasmi di mana setelah dibuat kajian dan diteliti, sebenarnya dalam Al-Quran tak ada pun sebut yang macam Izan sebut tadi itulah. Jadi hadis tu dianggap sebagai hadis dhaif. Tapi sebenarnya memang ada hadis sahih yang menyebut tentang kelebihan orang yang membaca, menghafal dan belajar Al-Quran ini. Dari Uthman radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda berbunyi begini. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah, yang bermaksud sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengerjakannya. Hadis riwayat Bukhari 5027. Baru kami faham, Lin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyak kerana sudi menerima kunjungan dari pihak kami Kembar Geng Usrah ke Ma'had Tahfiz Al-Quran Nurul Sa'dah ni. Okey, jadi sebagai pengerusi kat Pusat Tahfiz ni, boleh tak kalau Ustaz ceritakan serba sedikit tentang latar belakang Ustaz sebagai pengerusi dan juga sejarah penubuhan tempat ni? Terima kasih kepada kru yang hadir pada hari ini. Saya Ustaz Fakhruddin Ar-Razi bin Abdullah, pengurusi Ma'had Tahfiz Nurul Sa'dah. Ma'had ini ditubuh pada tahun 1990 yang diasaskan oleh ayah bunda saya, Haji Abdullah Hussein. Jadi selama 22 tahun dia membangun pondok di depan sini, di Bawah Mali ini, sebagai satu pusat pendidikan. Saya difahamkan sebelum ni ada pelajar lelaki. Ya. Selepas tu baru tukar kepada pelajar perempuan. Kita mula pelajar lelaki ini pun hanya sekejap saja. Dan kita terus fokus kepada pelajar perempuan lah. Yang mentadbir kat sini semuanya dari kalangan ahli keluarga Ustaz? Ya, yang bertanggungjawab sepenuh masa, mana full time, itu adik saya Ustaz Mustafa. Dia sebagai mudir di sini dan kita keluarga yang lain membantulah. Boleh saya tahu tak berapa ramai sekarang ni pelajar yang Ustaz ada buat masa sekarang? Okey, sekarang ni pelajar yang berada di sini lebih kurang dalam 60 orang lah. Untuk setakat ni. Sebab kebanyakan student yang belajar di sini bukan hanya setakat student daripada Perlis atau daripada Malaysia, kita ada student daripada luar negara, khususnya daripada Thailand. Okey, boleh saya tahu tak dari segi diorang punya pembelajaran kat sini dia berkonsepkan sepenuh masa ataupun separuh masa ke macam mana tu Ustaz? Kita konsep pendidikan kita di sini sepenuh masa. Sebab kita bukan hanya setakat menekankan di segi hafalan Quran, tapi kita juga menekan di segi pembentukan syakhsiah peribadi dan juga kita memberi penekanan di segi pembinaan akhlak, ya,
dan juga memberi kemahiran hidup. Dan di samping itu juga pendidikan kita yang kita laksanakan di sini, di samping hafalan Quran, kita juga ada pelajaran-pelajaran yang lain lah. Dan kita juga mendaftarkan pendidikan kita ni dengan Jabatan Agama Islam dan juga Jabatan Pendidikan Pelajaran Negeri. Ustaz, apakah aktiviti lain selain daripada menghafal ayat Al-Quran di sini? Kita fokus kepada hafalan Quran, tapi dalam masa yang sama kita tidak tinggal pelajaran-pelajaran yang lain. Segi asasnya seperti belajar bahasa Inggerisnya, bahasa Melayunya, ya, bahasa Arabnya dan lain-lain pelajaran matematik kita berikan juga. Boleh saya tahu ke mana hala tuju pelajar tahfiz ni selepas tamat belajar di sini? Bila kebanyakan anak-anak kita yang dah hafal, yang dah khatam, hafal 30 juzuk, maka kebanyakan anak-anak kita ni kita akan sambung di satu tempat pendidikan yang lain untuk mereka mengambil SPM. Karena bagi kita SPM ni penting. Kan? Dan alhamdulillah ada di kalangan anak-anak kita bila selesai, kebanyakan anak-anak tahfiz ni bila mereka melanjutkan pelajaran ke tempat yang kita dah tetapkan, mereka akan dapat pelajar yang terbaik. Oh, alhamdulillah. Ya, sejarang sebab bagi kita mudah aja. Kalau 30 juzuk Al-Quran mereka boleh hafaz. Jadi kalau pelajaran yang lain itu bagi mereka mudah. Dan kebanyakan anak-anak ni semua mendapat kalau SPM tu yang terbaik dan sangat-sangat cemerlang. Dan daripada mereka selesai dapat SPM itu, mereka akan menyambung ke institusi pendidikan yang ada, dan ada di kalangan pelajar-pelajar kita yang keluar pada sini yang dah buat PhD pun ada dalam bidang masing-masing lah. Jadi tujuan kita supaya anak-anak ni tidaklah lahir daripada sini hanya semata-mata untuk menjadi ustaz dan ustazah. Tetapi mereka lahir daripada sini, mereka boleh pilih bidang. Dan mereka boleh jadi doktor yang hafiz. Boleh mereka jadi engineer yang hafiz. Mereka boleh jadi ahli pentadbir yang hafiz. Kalau mereka nak jadi ahli politik pun, ahli politik yang hafiz. Jadi barulah dunia ni dipimpin oleh pemimpin yang hafiz. Jadi pemimpin yang baik. Okey, boleh saya tahu pula dari segi dana untuk pengurusan Ma'had Tahfiz ni macam mana Ustaz? Okey, dana ni kita bergerak pada peringkat awalnya atas sumbangan orang ramai lah. Ya, dan juga sumbangan masyarakat. Tapi alhamdulillah pada hari ini kita melihat kerajaan juga telah membantu. Ya, dengan wujud banyaknya Ma'had Tahfiz ni kita lihat, terutamanya kalau kita di Perlis ni, MAIP lah, Majlis Agama Islam, Majlis Agama Islam Perlis juga banyak membantu dari segi dana selain daripada yuran. Baiklah, terima kasih banyak-banyak Ustaz kerana sudi meluangkan masa dengan kami ni dari Kembara Geng Usra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Kak ingin menemu bual adik. Okey, nama Kak Marliana Alia. Adik merupakan pelajar tahfiz kan? Okey, boleh tak adik bagi tahu nama, asal dan sebab sedikit mengenai adik? Okey, pertama sekali Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Ainul Madia Zamri binti Abdul Aziz, umur 15 tahun, berasal Jitra Kedah. Okey, kiranya adik merupakan pelajar tahfiz ni dah berapa lama duduk dekat sini, menuntut di sini? Setahun 9 bulan. Oh, okey. Boleh tak adik bagi tahu, berkongsi dengan Kak Alia, apa perasaan adik dan kenapa adik memilih untuk mempelajari Al-Quran dengan lebih mendalam lagi? Perasaan masuk Ma'had Tahfiz alhamdulillah gembira, seronok. Cita-cita untuk menjadi seorang hafizah. Jadinya sekarang ni dah berapa juzuk dah? Sekarang ni alhamdulillah 7 juzuk. Alhamdulillah. Selain daripada mempelajari Al-Quran ni, adik ada tak perasaan nak belajar bidang lain? Ada tak? Ada minat, cuma lebih minatkan lagi dalam bidang Al-Quran. Untuk menjadi hafizah ni mesti kita ada harapan adik kan? Harapan adik sebenarnya lah macam tu. Harapan yang pertama adalah mengkhatam Quran 30 juzuk. Apabila habis tu nak belajar bidang qiraat. Ya, dekat sini juga adik? Tak, kita akan belajar di luar lah. Terima kasih Kak Lia ucapkan kepada Ainul kerana hari ini sudi berbicara melalui hati dan juga apa sebenarnya isi hati Ainul yang menjadi penuntut di tahfiz ni. Terima kasih banyak-banyak. Ya, sama-sama. Bagi episod kali ini, saya dan geng usrah saya bertakaful dengan mengadakan aktiviti sukaneka ringkas pada pagi keesokannya. Aktiviti sukaneka ini dibahagikan kepada 2 permainan, iaitu titian kasih dan safa marwah.
Aktiviti ikatan kasih memerlukan kami melempar belon ke belakang tanpa perlu melihat dan memastikan belon tersebut dalam keadaan yang selamat. Manakala aktiviti kedua, Safa Marwah, adalah aktiviti yang memerlukan setiap kumpulan memenuhkan bekas air dengan menggunakan air lumpur atau cakap orang utara ayak kelebok. Tujuan dua aktiviti ini adalah simbolik dengan tali persaudaraan dan usaha yang berterusan sehingga mencapai kejayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan kepada Ustazah Faizah dan juga adik-adik yang manis-manis belaka di hadapan saya ni. Saya kalau boleh nak minta Ustazah kupaskan sedikitlah tentang topik kita hari ini, iaitu sunnah-sunnah harian Rasulullah. Boleh tak Ustazah? Okey, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama sekali terima kasih kepada Lin dan tim kembara Gen Usrah dan adik-adik yang dirahmati oleh Allah sekalian. Masya Allah, Ustazah bersyukur sangat hari ini kita dapat bertemu dalam satu majlis ilmu yang mana Nabi SAW janjikan pahala. Apa dia pahala dia? Sebagaimana disebut dalam satu potongan hadis daripada riwayat Muslim. Man salaka tariqan, barang siapa yang melalui satu jalan, yaltamisu fihi ilman, untuk menuntut ilmu, sakhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mempermudahkan jalannya ke syurga. Subhanallah. Kita nak masuk syurga? Siapa di antara adik-adik di sini boleh jamin dia akan masuk syurga? Tak ada kan? Jadi kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, kita buat saja apa sahaja cara ataupun apa-apa sahaja untuk kita boleh masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Topik yang kita akan bincangkan pada hari ini berkaitan dengan sunnah-sunnah harian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, adik-adik nak tak kalau Ustazah cerita satu amalan sunnah yang boleh adik-adik amalkan supaya adik-adik kekal bertenaga? Sebab adik-adik kan hafal Quran, betul tak? Nak tak? Okey, Masya Allah. Ada disebutkan dalam satu hadis riwayat Bukhari yang mana Fatimah radhiyallahu anha, iaitu puteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengadu. Dia rasa letih sangat. Sebab apa? Sebab letih sebab dia kerja dia menggiling gandum untuk buat roti. Kemudian dia mengadu dekat suami dia. Suami dia kata apa? Suami dia kata, aku dapati bahawa ayah kamu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia ada bawa tawanan perang. Yang mana tawanan perang ini dia kamu boleh minta seorang hamba daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Fatimah pun betul juga kan, dia pun pergi berjumpa dengan ayahandanya. Tapi waktu dia pergi ke rumah baginda sallallahu alaihi wasallam, Nabi tak ada. Yang ada cuma Aisyah radhiyallahu anha, iaitu isteri Nabi SAW, dan dia menyampaikan kepada Aisyah hasrat Fatimah. Kemudian bila baginda SAW balik, Aisyah bagi tahu kepada Nabi apa yang Fatimah minta lah. Kemudian Nabi SAW terus ke rumah Fatimah. Jadi waktu Nabi pergi ke rumah Fatimah tu, apa yang berlaku waktu tu, Fatimah dengan Sayyidina Ali dia tengah nak berehat untuk tidur lah. Kemudian Nabi SAW tanya, dia kata, nak tak aku ajarkan kepada kamu satu amalan yang lebih baik daripada yang kamu minta? Kemudian Nabi SAW ajar apa? Nabi SAW ajar, dia kata, apabila kamu berdua hendak tidur, maka kamu bertasbihlah Subhanallah 33 kali. Kemudian kamu bertahmid Alhamdulillah 33 kali. Dan bertakbir Allahu Akbar 33 kali. Ianya adalah lebih baik daripada khadam. Maksudnya seorang pembantu lah, sebab tadi Fatimah radhiyallahu anha dia minta pembantu. Subhanallah. Kalau bila kita tengok hadis ni menunjukkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam dia sangat kalau ikutkanlah dia seorang nabi, dia boleh dapat je pembantu. Yang mana kalau kita tengok ramai je orang nak kerja dengan Nabi, tapi dia takkan bagi pembantu kepada Fatimah, tapi dia buat apa? Dia bagi amalan yang mana bukan sahaja untuk anak dan menantu dia, tetapi amalan untuk kita. Kan, supaya sebab kita ni akan lalui kehidupan dan sebagainya. Jadi tentu sekali macam adik-adik kan, adik-adik hafal Quran, mungkin ada satu masa mungkin adik-adik rasa macam dah penat dah kan, rasa bila hafal je lupa. So setiap kali dia ulang-ulang, kadang-kadang dia memerlukan tenaga, jadi penat dan sebagainya. Jadi bila penat, adik-adik perlukan tenaga. Macam mana dapatkan tenaga? Adik amalkan seperti mana yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada
Fatimah radhiyallahu anha. Macam tu juga kita kan, Lin. Kalau contohnya macam Lin kerja, macam saya pun kerja. Kan, jadi kita penat dan sebagainya, kita boleh juga amalkan. Macam adik-adik contohnya, bila adik-adik balik nanti, adik-adik dah amal, adik cerita balik kat mak. Kan, mak ayah tentu sekali penat bekerja. Bagi tahu supaya mereka pun ada tenaga. Jadi, cantiknya hadis Nabi SAW ini dan sunnah-sunnah Rasulullah, yang mana Nabi kata apa? Barang siapa yang mengamalkan satu sunnah daripada sunnah-sunnahku, kemudian manusia mengamalkannya, jadi mereka mendapat pahala seperti mana orang yang mengamalkannya tanpa pahala mereka kurang sedikit pun. Ini adalah hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi kalau adik kongsikan, bukan saja adik dapat pahala, jadi siapa yang amalkan apa yang adik cakap tu, adik akan dapat pahala seperti mana yang mereka buat. Subhanallah. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Begitu hebat sekali perkongsian Ustaz pada hari ini. Jadi terima kasih pada Ustazah dan adik-adik kerana sudi meluangkan masa bersama kami di Kembara Geng Usra pada hari ini. Assalamualaikum. Okey, terima kasih Ustazah kerana sudi menerima kunjungan kami. Pihak kru Kembara Geng Usra berikan layanan yang baik, sediakan makanan yang sedap-sedap. Lepas tu adik-adik kat sini pun semua comel-comel belaka, seronok tengok. Terima kasih kepada kru Kembara Geng Usra kerana sudi datang ke Mahat kami pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Jazakumullah khairan katsiran. Lepas ni Lin nak pergi ke mana pula? Okey Ustazah, insya-Allah kalau tiada aral melintang, insya-Allah Lin akan teruskan pengembaraan ke negeri Kedah Darul Aman. Tapi sebelum balik tu, Lin nak berterima kasihlah kepada dua orang geng Usrah Lin ni. Ni pun orang polis juga ni, Alia dengan Izan ni. Kerana sudi bersama-sama turut serta dengan Lin join Lin punya program ni kat sini, beramah mesra dengan anak-anak kat sini. Terima kasih ya. Sama-sama.